bagi negeri Perak sehingga 18 Januari. Secara kumulatif sebanyak 4,481 kes positif telah direkodkan di negeri ini. KKM mengesahkan 8 dari 12 daerah di negeri ini merekodkan lebih daripada 40 kes, iaitu Kinta, Larut Matang, Selama, Kerian, Hilir Perak, Manjung, Kuala Kansar, Mualim dan Batang Padang. Selain daripada itu, terdapat kes-kes bertaburan di daerah-daerah ini yang melibatkan beberapa kluster, termasuk hasil saringan daripada kontak rapat. Sehubungan dengan itu, atas penilaian risiko dan atas nasihat KKM, berdasarkan peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP di seluruh negeri Perak bermula 12:01 tengah malam 22 Januari 2021 sehingga 4 Februari 2021. Yang Berhormat Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Ya, tentunya Radio Malaysia Perak FM untuk kamu aja 10 minit pagi. Dan seperti yang dah beritahukan tadi kan, kita ada wawancara bersama Perak FM. Dan ada tetamu pun sudah ada di Skype. Kita nak bersama dengan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Pahlawan Mio Farid Alatrash bin Wahid, iaitu Ketua Polis Perak. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Okey. Sihat ya Datuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. DJ Ida ya? Ya, DJ saya. Ida, ya? Apa khabar DJ Ida? Khabar baik, alhamdulillah. Baik. Dah makan dah Datuk ya? Semua dah. Semua dah. Okey, baik. Pagi ni kita nak bersama dengan Ketua Polis Perak kita. Jadi kepada koma yang mungkin menyaksikan di Facebook Live ketika ini, boleh saksikan, dan juga yang tengah mendengarkan Perak FM, kan kita nak berbual bicara lah ya. Okey, baik. Terima kasih jugalah ya Datuk ya kerana sudi ke udara bersama Perak FM pada pagi ini. Dan okey, jadi mungkin Datuk ada kata-kata dulu, kata-kata. Okey. Lebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Perak FM kerana telah sudi memberi ruang untuk saya berwawancara dengan dalam program pada pagi ini lah. Ini juga merupakan kali pertama saya ke udara bersama Perak FM setelah mengambil alih jawatan sebagai Ketua Polis Perak pada 25 November 2020 yang lalu. Alhamdulillah, pada hari ini genap 2 bulan saya menjalankan tugas sebagai Ketua Polis Perak. Alhamdulillah. Okey, dalam memulakan bicara kita ni pada pagi ni, supaya dapat kita kongsikan bersama dengan para pendengar. Jadi boleh yang dihormati Datuk Pahlawan menceritakan secara ringkas situasi keselamatan di negeri Perak pada hari ini. Terima kasih DJ Ida. Secara keseluruhannya, keadaan keselamatan di negeri Perak ini masih berada dalam keadaan aman dan terkawal. Dari sudut kejadian jenayah di negeri ini, Pidana Perak telah berjaya menurunkan jenayah indeks keseluruhan sebanyak 1,523 kes bersamaan 31% pada tahun 2020 yang lalu dengan pecahan seperti berikut. Kita ada 2 pecahan, iaitu jenayah harta benda dan juga jenayah kekerasan. Bagi jenayah harta benda, kita telah berjaya menurunkan sebanyak 1,212 kes bersamaan 31.8% berbanding dengan tahun 2019. Dan bagi jenayah kekerasan pula, kita telah berjaya menurunkan sebanyak 311 kes bersamaan 28.2% berbanding tahun 2019. Amat membanggakan saya apabila semua daerah di negeri Perak ini mencatatkan penurunan dengan 3 daerah mencatatkan peratusan paling tinggi. So semua daerah di Perak ni, kita ada 15 buah daerah, dan 3 buah daerah ni telah mencatatkan penurunan paling tinggi, iaitu daerah Kampar yang mencatatkan 43.8%, Ipoh pula mencatatkan 41.6%, dan daerah Mualim pula mencatatkan 32.1%. Bagi pencarian kes, Pidana Perak telah turut berjaya mencapai KPI yang ditetapkan, iaitu sebanyak 2,480 kes bersamaan 73.2%. Ini sekaligus menjadikan kontingen Perak berada di kontingen ataupun kedudukan yang kedua dari segi ranking lah, selepas kontingen Sabah dalam
dalam berjaya menurunkan kadar jenayah indeks. Dan kedudukan kedua selepas Negeri Melaka bagi kadar penyelesaian kes seluruh kontingen di Malaysia. So begitu juga prestasi yang ditunjukkan oleh pihak JSM Perak dalam mana kerap menjalankan operasi sepanjang tahun 2020 iaitu Ops Sarang Khas, Ops Warren dan Ops Pusher. So hasil daripada operasi-operasi tersebut, pihak JSJN Perak telah berjaya menyita harta benda berjumlah 10,916,000 pada tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019 itu sebanyak 2,217,000. So bagi kes jenayah komersial pula. So ini bagi komersial pula, hasil daripada kempen kesedaran yang dilaksanakan, PDRM Perak telah berjaya mengurangkan kerugian berkaitan penipuan dan penyelewengan urusan jual beli sebanyak 17,653,855 iaitu sebanyak 33.52% di negeri ini. So saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada seluruh warga PDRM Perak kerana telah bertungkus lumus dalam memastikan negeri ini berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera. So saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat di negeri Perak ni. Kerana tanpa bantuan dan kerjasama daripada mereka sudah tentu kejayaan ini sukar untuk dicapai. Tahniah yang dihormati Datuk Pahlawan di atas pencapaian yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, jika kita lihat daripada keseluruhan kejadian jenayah yang dinyatakan sebentar tadi, jadi apakah kejadian yang Datuk Pahlawan lihat amat membimbangkan terutamanya di musim musibah COVID-19 ini. Jadi mungkin Datuk Pahlawan boleh berkongsi kepada pendengar setia Perak FM pada pagi ini. Di mana yang semua pendengar sudah maklum, bagi mengawal penularan wabak jangkitan COVID-19 ini yang melanda negara pada ketika ini, pihak kerajaan telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula daripada 18 Mac 2020 yang lalu, seterusnya diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB. Pada 13 Januari 2021, Negeri Perak telah dikenakan sekali lagi PKPB dan kemudian pada 22 Januari 2021, pihak kerajaan telah menguatkuasakan arahan PKP kembali berikutan dengan peningkatan kes yang berlaku. Dengan adanya arahan PKP tersebut, orang ramai tidak dibenarkan merentas daerah, tidak dibenarkan merentas negeri kecuali mereka mendapat kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa ataupun pihak PDRM. So, ekoran daripada peningkatan kes COVID-19 ni, masyarakat lebih cenderung untuk melakukan pembelian secara atas talian. So bila kejadian bila pandemik COVID-19 ni meningkat, so orang ramai cenderung untuk membeli barangan, shopping online dan sebagainya bagi mengelakkan mereka dari terdedah pada orang ramai dan sebagainya. So trend ini berlangsung telah menyebabkan kumpulan ataupun individu yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang untuk melakukan jenayah seperti penipuan terhadap terus niaga, makau scam dan kes pinjaman yang tidak wujud melalui saman sosial. So dia orang ni ambil kesempatan bila orang ramai membeli melalui online shopping ni. So ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah. Seperti urus niaga, makau scam, kes pinjaman tidak wujud melalui laman sosial. So mereka turut menggunakan semua aplikasi yang ada di laman sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan Instagram untuk mengiklankan penipuan yang dilakukan serta memperdayakan mangsa bagi mendapatkan wang dan sebagainya. So dari segi jumlah berkaitan dengan makau scam tadi, seperti yang saya sebut tadi, penipuan urus jualan beli dan pinjaman tidak wujud atas talian sepanjang tahun 2020. Didapati meningkat sebanyak 95 kes bersamaan 5.2% berbanding tahun 2019. Alhamdulillah, hasil daripada risikan yang dilakukan oleh pihak PDRM dengan kerjasama orang ramai, kita telah berjaya menangkap 22 orang suspek pada Ops Call Center Sirkit Telecommunication Fraud, penyamaran Telekom Malaysia, 22 orang suspek pada Ops Pelican Makau Scam dan 8 orang suspek ditahan dalam Ops Seagull ataupun pinjaman tidak wujud. So di kesempatan ini saya ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dalam urusan
berusniaga di atas talian dengan orang tidak kenali. Dan mereka boleh semak ataupun melayari laman resmi PDRM melalui http://ccid.rmp.gov.my semak mule bagi memeriksa nombor akaun dan nombor telefon yang telah disenarai hitam dan terlibat dalam kes penipuan. So, orang ramai belum berurus niaga melalui melalui online ni. So kita ada sediakan satu laman web dan mereka boleh semak kalau dalam akaun tersebut ataupun dalam semakan tersebut di laman rasmi PDRM tu kalau tersenarai nombor telefon dan juga nombor akaun ni, so mereka boleh tidak meneruskan urusan jual beli melalui online di laman-laman tertentu. Selain itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi nasihat kepada orang ramai. Jika mereka menerima panggilan telefon dari nombor-nombor yang mencurigakan, kadang-kadang kita terima telefon daripada luar negara, contohnya plus, something dan sebagainya. So jangan jawab. Pasal kita tak tahu panggilan tersebut dibuat untuk tujuan apa dan sebagainya. Dan kalau sekiranya pihak yang minta untuk masukkan wang dan sebagainya, kita letak dulu panggilan tersebut dan boleh buat pemeriksaan dengan pihak berkuasa ataupun pihak bank dan sebagainya. Pasal pihak polis ataupun agensi kerajaan tidak pernah minta maklumat peribadi ataupun maklumat akaun melalui online dan sebagainya, melalui telefon dan sebagainya. So kena berhati-hati dengan penipuan online dan sebagainya. Itu nasihat daripada saya. Okey, kita nak berehat seketika, Datuk Pahlawan ya. Jadi kepada kamu jangan ke mana-mana, kena teruslah mendengarkan Radio Malaysia per FM kerana Ida dan juga Datuk Pahlawan kita ni akan bersama dengan kamu selepas ini. Jadi terus layan per FM. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang kalau ku disuruh, pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Mana boleh berserah, yes. Mana boleh mengalah. Keras semua unit, rendezvous bertemu di markas sulit. Kita senangkan semua kes rumit, buka file baru yang dah tutup tak payah nak ungkit. Aman kami mengalir dari atas bukit, hati sama merah jangan tengok warna kulit. Kalau baru nak insaf, sorry bride, it's too late. Budak nakal baru nak nangis lepas kena cubit. Kami sebab anak bangsa tidur nyenyak, tidur kami pula tak lena tak kerak. Garuda gerak senyap harimau jalan tegak, tiap hari semua keluar berentap. Nak buat onar jangan malu, jangan sipu, simpang jalan ada kanan kiri jangan keliru. Masuk bilik itu mana ada pintu, setahun sekali jamal lemang bersama yang dirindu. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Kalau ku disuruh, pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Woy, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat, setiap detik mereka pinjam. Signal lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat litar. Sepintar-pintar, mana pun tu payah melompat. Jatuh ke tanah jual lambat atau cepat. Sepandai ikan berenang masuk bubukan tersekat. Dulu otak cair, sekarang semua jadi pekat. Usia dan renov, aku mulakan dengan zoom dalam cyberscope. Tengok on the trigger, tak ada lembu target muncul dekat proses tu. Usung ibu bertiwi, semuanya aku buat untuk negaraku. Semua yang telah berbunyi akan ku maju ke mana arah pun. A$AP undercover dengan lagu dalam Maybach. Layback gaya kayak bos di tingkat paling apex. Di Thailand ku di Tonglo, London cari ku di Mayfair. Merata di bumi yang dulu mereka kata lepek. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang kalau ku disuruh, pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Woy, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Mana boleh berserah,
Saya merayu kepada semua rakyat negeri Perak Darul Ridwan supaya sentiasa mengamalkan norma baru dengan mematuhi segala SOP. Pastikan kita semua memakai pelitup muka, amalkan penjarakan fizikal serta mencuci tangan sekerap mungkin. Ingatlah, sesiapa sahaja boleh dijangkiti dan menjadi pembawa virus COVID-19. Hanya kita sahaja boleh menjaga diri kita. Jaga diri, jaga keluarga supaya lekuk kes COVID-19 dapat dilandaikan. Janganlah ambil mudah SOP yang telah ditetapkan kerana tiada seorang pun yang kebal dari pandemik ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Sa'rani Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Radio Malaysia Perak FM. Untuk koma aja. Ya, tentunya Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Masih lagi bersama Ida dan juga di Skype kita ada Ketua Polis Perak, iaitu Datuk Pahlawan kita. Datuk masih ada lagi ya, Datuk ya? Okey, baik. Tadi Datuk Pahlawan ada menasihatkan kepada orang ramai agar sentiasa berhati-hati dalam berurus niaga di dalam talian. Dan juga kamu bolehlah ya melayari laman web rasmi PDRM iaitu http ccid.rmp.gov.my palang semak mula bagi memeriksa nombor akaun dan juga nombor telefon yang telah disenarai hitam kerana terlibat dalam kes-kes penipuan. Itu dia tadi, betul ya Datuk ya. Okey, baik. Terima kasih jugalah ya di atas tindakan yang diambil dalam bantu masyarakat agar tidak menjadi mangsa penipuan. Lebih-lebih lagi kita masyarakat sedang bertarung dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini. Jadi bercerita mengenai ancaman COVID-19 yang melanda kini, Datuk. Bolehkah Datuk Pahlawan berkongsi sejauh mana pematuhan orang ramai di negeri ini terhadap SOP, PKPB dan juga PKP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN setakat ini? Terima kasih. Alhamdulillah, bermula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 13 Januari 2021 yang lalu hingga 21 Januari 2021 sebanyak 96% pematuhan prosedur operasi standard SOP PKPB di Negeri Perak telah dipatuhi hasil daripada pemantauan yang dilakukan dan sebanyak 576 kompaun telah dikeluarkan. Bagi pelaksanaan PKP pula, hasil pemantauan yang dibuat mulai daripada 22 Januari 2021 hingga 24 Januari 2021 sebanyak 97% pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP di Negeri Perak telah dipatuhi sepenuhnya dan sebanyak 169 kompaun telah dikeluarkan. Objektif pemantauan ini adalah untuk memastikan pemilik premis, perniagaan dan orang ramai mematuhi SOP yang telah dikeluarkan dan peringatan untuk sentiasa mengamalkan norma baru. Kita ada norma baru sekarang. Nasihat juga diberikan agar SOP dan kawalan kendiri dilaksanakan dengan baik serta menjadikan sebagai amalan seharian bagi mengelakkan daripada jangkitan virus COVID-19 yang telah terus merebak sekarang ini. Sebagai mereka yang didapati secara sengaja atau engkar arahan daripada PKP, pihak PDRM tidak akan teragak-agak untuk menggelarkan kompaun di atas kegagalan mematuhi perintah yang dikeluarkan tersebut, kerana sikap ini secara tidak langsung akan membahayakan diri sendiri dan juga orang ramai. Justru saya berharap agar orang ramai sentiasa mematuhi PKP dan mengamalkan SOP yang dikeluarkan seperti menjaga jarak sosial ataupun physical distancing di tempat awam, pakai pelitup muka dan sentiasa membersihkan tangan menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Kita tengok kadang-kadang bila kita keluar di tempat-tempat awam, kita dapati ada orang pakai face mask ni. Ni face mask contoh saya bagi ya. Tapi pakai face mask dia bawa dagu, gantung di telinga dan sebagainya. So ini pun merupakan satu kesalahan di bawah SOP. So pihak polis tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas mereka yang melanggari perintah ataupun peraturan SOP ini. So lagi satu saya ingin berpesan kepada semua lah. Kalau boleh, kalau tak ada urusan di luar,
duduk di rumah dan elak daripada berada di tempat yang sesak, sempit dan persentuhan dengan orang ramai. So kalau kita tak ada urusan usaha untuk keluar, kita jangan keluar, duduk di rumah. Duduk di rumah. Awal COVID-19 ni. Itulah, sama-samalah kita memutuskan rantaian COVID-19 ni ya. Okey, seperti mana yang semua sedia maklum ya, sebelum ni negeri Perak di bawah PKPB. Dan hari ini merupakan hari yang keempat PKP dilaksanakan. Jadi apakah perancangan baharu yang telah diatur oleh pihak PDRM bagi memastikan SOP PKP dipatuhi oleh masyarakat di negeri ini? Terima kasih DJ Ida atas soalan tersebut. Pada pelaksanaan PKPB sebelum ni, PDRM Perak telah melaksanakan sebanyak 16 sekatan jalan raya SDR ni. Di sepadan negeri-negeri Perak bagi mengelakkan orang ramai bebas keluar dan masuk ke negeri ini. So sebelum ni masa PKPB kita adakan 16 SDR. Di samping itu sebanyak 352 pasukan pemantauan prosedur operasi standard SOP telah digerakkan bagi tujuan tersebut. Kedua-dua penugasan ini melibatkan sejumlah 1,113 orang pegawai polis negeri Perak setiap hari. So every day, setiap hari kita gunakan anggota seramai 1,113 orang. Tapi bagi untuk PKP ni pula, kita telah dirikan sebanyak 53 SDR di sepadan negeri dan daerah serta melibatkan sebanyak 386 pasukan pemantau dengan kedua-dua penguasaan tersebut melibatkan kekuatan seramai 1,822 orang pegawai polis setiap hari. So kita tambahkan jumlah ni bagi tempoh PKP ni bagi memastikan orang ramai tidak sewenang-wenang ni bergerak untuk orang kata rentas negeri dan juga rentas daerah. So kita tingkatkan kita penjumlah anggota bagi memastikan semua orang mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey. Bagi yang sedang menyaksikan di Facebook Radio Malaysia per FM ketika ini, secara langsung kita bawakan dan juga kita pun dah 10.31 minit pagi. Jadi terima kasih Datuk Pahlawan sebagai penutup. Apakah amanat yang ingin disampaikan kepada orang ramai khususnya masyarakat di negeri Perak? Sekali lagi lah saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan berjaga keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Orang ramai juga diingatkan agar sentiasa mematuhi SOP PKP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. PDRM sedaya upaya akan memastikan keselamatan di negara ini termasuk di negeri Perak terpelihara. Justru saya menyeru orang ramai memberi kerjasama penuh kepada pihak polis untuk menjalankan tugas kerana ketenteraman dan keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perak FM. Untuk koma aja Datuk. Perak FM. Kerana kesudian menjemput saya untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar di seluruh negeri Perak pada hari ini. Terima kasih atas jemputan yang diberikan kepada pihak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia tadi yang dihormati Komisioner Polis Datuk Pahlawan Mio Farid Alatras bin Wahid, iaitu Ketua Polis Perak, sudah pun meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih juga buat semua yang menyaksikan secara langsung di Facebook Radio Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Jadi terus bersama Radio Malaysia per FM, ada hiburan, ada informasi untuk siapa kalau bukan untuk koma aja.